Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini, Ihin nak kongsikan kepada korang tentang 10 kebaikan fertigasi gantung yang tak ramai orang tahu. Sebelum tu, kepada sesiapa yang like, yang subscribe dan juga yang tekan butang loceng dan juga share video ini kepada kawan-kawan dia yang lain, Ihin doakan supaya rezeki korang melimpah ruah dan tak putus-putus. Amin. Jom, let's proceed to the content. Bam! Okay, so hari ni kita nak sembangkan pasal kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat bila kita buat fertigasi gantung. Sebelum tu kita tahu dulu fertigasi ni adalah macam biasalah. Kalau secara commonnya dekat Malaysia ni kita tanam secara dalam polybag lah. Sekarang ni dah ada dalam 3 cara lah kita tanam. Sama ada kita buat fertigasi tu di bahagian tanah, maksudnya kita letak je polybag tu di bawah. Yang kedua secara fertigasi gantung, dan juga yang paling terbaru sekali secara para lah. Sekarang ni Ihin nak sembangkan pasal sebabkan Ihin pun dah buat fertigasi gantung. Jadi Ihin nak kongsikan kepada korang pengalaman Ihin lepas kita dah pakai fertigasi gantung ni, apa kelebihan-kelebihan lain yang kita boleh dapat daripada kita buat fertigasi gantung. Kebaikan yang pertama adalah pasti-pastinya dapat mengelakkan masalah banjir. Macam mana fertigasi gantung ni dapat mengelakkan masalah banjir? Okey, sebenarnya fertigasi gantung ni memang direka adalah untuk mengelak masalah banjir lah. Dia bukan mengelak masalah banjir. Banjir nak datang, dia datang juga. Tapi bila kita buat fertigasi gantung ni, bila banjir yang datang setiap tahun biasa datang sekali. Kalau tapak Ihin ni, setiap tahun wajib sekali, yang rutin wajib sekali akan kena banjir. Jadi bila kena banjir tu, pokok kita yang sedia ada tu tak rosak lah. Tak ada lah tenggelam air, rosak. Lepas tu kita punya structure runtuh apa semua. Disebabkan ni dia akan mengalami kerugian yang besar lah bila banjir tu. Untuk gantung yang korang boleh tengok dekat belakang Ihin ni, selalunya air takkan melepasi polybag lah. Kecuali kalau kata banjir tu besar sangat, kepala air daripada Gunung Jerai terlalu tinggi, dia akan membuatkan polybag kita boleh tenggelam lah. So far, selepas banjir yang besar itu, tak ada lah banjir yang lebih tinggi daripada polybag ni lah. So korang boleh tengok paras tu saja, kita dah boleh selamat kita punya pokok daripada masalah banjir. Kebaikan yang kedua yang kita boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah kita dapat menyelesaikan masalah rumpai. Kepada siapa yang belum tanam secara fertigasi lagi, so korang kena tahu yang bila tanam dekat bawah ni, dia akan ada masalah rumpai yang korang kena hadapi. Masalah rumpai tu, masalah rumpai ni apa? Masalah rumput. So bila korang baru set up baru, dia memang kurang lah masalah rumputnya. Tapi bila masuk yang kedua ataupun musim yang ketiga, dia akan start ada masalah rumput. Sebab apa? Silver shine kita dah reput. Kadang-kadang masa musim pertama pun dah teruk dah. Sebab apa? Rumput-rumput kita tu dia boleh cucuk kita punya silver shine tu untuk dia tumbuh lebih besar lah. Bila dia dah besar, bunga-bunga dia tu tinggi lagi daripada kita punya polybag, benih dia akan masuk ke dalam polybag dan dia akan jadi masalah rumput. Satu, kita akan rasa rimas dengan semak dia di pokok kita tu. Okay, yang keduanya, dia akan menjadi rumput pula di dalam polybag kita. So polybag kita tu asalnya bersih je, tak ada benih rumput. Jadi bila rumput tu naik atas lagi daripada polybag, benih rumput tu akan masuk dalam polybag. Jadi dia akan tumbuh pula dalam polybag kita. Jadi dia akan menyebabkan penyerapan baja tak efisien, dan juga kita punya pokok tu jadi semak. Semak dengan rumput. Lagi-lagi kalau masuk rumput sambau, korang boleh tahulah macam mana masalah rumput sambau ni dalam polybag. Bila kita buat fertigasi gantung macam ni, benih rumput tu nak naik tinggi je, kita boleh potong, kita boleh racun apa semua. Fertigasi gantung ni kita boleh racun untuk kita maintainkan rumput dia. Kalau fertigasi dekat bawah, kita tak boleh nak racun rumput dia sebab rapat-rapat sangat. Kecuali ada serta-serta racun yang kita boleh pakai, tapi itu pun kena pakai secara berhati-hati. Sebab kalau kata tiba-tiba efek kepada pokok, memang rugilah kita buat macam tu. Okay, jadi itulah antara kebaikan yang kedua pasal rumpai untuk fertigasi gantung. Kebaikan yang ketiga yang kita boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah kita dapat mempercepatkan kutipan hasil tani kita. Dia boleh mempercepatkan kutipan hasil kita tu sebab kita punya air level kita sama dengan pokok kita. Jadi kita tak perlu nak selak-selak,
bila kita buat di bawah, kita berada di atas, jadi kita nak kena selak daun tu, kita nak kena tengok bahagian-bahagian yang mana yang tersorok apa semua buah-buah kita. Jadi dia akan memakan masa sedikit. Bila memakan masa tu, dia akan melambatkan kita punya kutipan hasil. Jadi selepas kami buat fertigasi gantung, kita dah try dalam 2 tahun, 3 tahun macam tu. Jadi kita dapati memang lepas kita buat fertigasi gantung ni, memang kita kutip hasil cepat. Berbanding dengan kita buat fertigasi dekat bawah hari tu. Dekat bawah mungkin mengambil masa dalam 2 jam. Fertigasi gantung mungkin mengambil masa dalam 1 jam ataupun 1 jam setengah. Dia boleh reduce sampai 50% masa kutipan hasil tu. Jadi kita akan dapat sedikit penjimatan. Dan ini akan cerita pasal penjimatan pula nanti dekat poin yang seterusnya. Kelebihan yang keempat yang kita boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah kita dapat memudahkan proses pemangkasan pokok. Jadi proses pemangkasan pokok ni dia termasuklah kita nak pruning tunas, kita nak buang daun dan kita nak buat apa-apa maintenance lah dekat pokok kita. Jadi ia akan memudahkan lagi dan mempercepatkan masa untuk kita buat pruning tu. Orang panggil pruning lah, senang kata pruning. Okay, pruning tunas ke ataupun pruning daun ke, dia akan cepat. Sebab kita memang kita berdiri saja, kita tak payah tunduk, kita tak payah bangun, kita tak payah bongkok apa semua. Jadi kita pegang skater kita ataupun gunting ataupun kita buat pakai tangan ke apa, terus jalan saja, kita buat terus macam tu. Jadi dia akan sangat-sangat memudahkan kerja. Dia tak payah kita nak ambil kerusi duduk, lepas tu kita nak alihkan kerusi pula untuk kita buang daun dekat pokok-pokok yang lain. Jadi itu sangat-sangat menjimatkan masa kita dan memudahkan proses untuk kita buat pemangkasan pokok. Kebaikan yang kelima yang korang boleh dapat bila korang buat fertigasi gantung ni adalah dia akan memudahkan korang untuk buat trellis tanaman. Trellis ni apa? Trellis ni adalah sistem sokongan korang, pokok korang supaya pokok korang tu tak tumbang, tak patah ataupun dapat menampung buah-buah korang yang berat tu. Itu adalah trellis. Ada orang panggil structure. Mana-mana pun tak apa. Untuk fertigasi dekat bawah, korang kena buat sistem H ataupun sistem T untuk korang tarik belah tepi apa semua. Tapi dengan sistem gantung ni, dia dapat memudahkan untuk kita buat trellis tu sebab kita boleh pakai struktur gantung tu yang sedia ada. Macam gantung dia ada kabel dia yang kita pakai. Lepas tu kita ada tiang konkrit yang kukuh di bahagian hujung dan hujung. Dan juga ada tiang konkrit, tiang-tiang yang kuat di belah tengah yang menyokong. Jadi kita boleh pakai struktur yang ada saja untuk kita buat trellis tanaman. Macam kita orang kat sini, untuk hujung kita orang terus ikat dekat bahagian tiang konkrit hujung tu. Lepas tu kita akan tarik terus ke hujung sana. Tak tahu kalau korang nampak kat sini. Nah, ini baru satu tali je. Kita orang pakai satu tali pun tak ada masalah. Pokok kita orang tak ada lah tumbang sangat. Dia ada lah tumbang. Yang tumbang juga sebab kita tak buat tali yang kedua. Sebab pokok pun dah besar macam ni. Sepatutnya dah tali kedua ataupun tali ketiga dah kita buat. Tapi kita buat tali pertama je pun masih dapat menampung pokok tu. Pokok tu walaupun dah besar, dah merimbun, mesti juga tak semua yang tumbang. Dia kalau kata kita buat kat bawah ni, tak buat trellis, kalau untuk pokok terung memang akan tumbang lah. Kalau pokok tu sihat, rimbun dan besar. Jadi dia akan membuatkan tempat kita serabut lah bila pokok dah tumbang sini. Lagi pula bila polybag kita kurang air, dia akan membuatkan polybag kita ringan dan memang pokok akan tumbang kalau pokok polybag kita kering. Okey, kelebihan yang keenam yang korang boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah korang dapat mengurangkan masalah kulat yang ada dekat kebun korang. Okey, masalah kulat ni datang daripada mana? Contoh, kita ambil fokus kepada tanaman cili. Tanaman cili dia ada masalah kulat antraknos yang paling common. So, kulat antraknos ni dia bukan merebak melalui angin sebab dia tak ada spora. Jadi dia merebak melalui air dan juga sentuhan kita. Kita kutip buah ke, kita kutip buah antraknos, kita pegang pula antraknos tu. Lepas tu kita pergi pegang pokok lain, dia akan menyebabkan penyebaran antraknos tu. Dan lagi satu, dia boleh merebak melalui air. Bila air baja yang kita bagi ataupun hujan yang turun, dia akan membuatkan takungan di belah bawah. Di belah lantai tu akan ada takungan-takungan air. Bila hujan lain yang turun, dia akan buat percikan air ke pokok-pokok yang lain, ke daun-daun yang sihat, ke buah-buah yang sihat. Jika buah antraknos ataupun kulat antraknos yang ada dekat air pada waktu tu, dia terpercik ke pokok-pokok yang lain,
dia akan membuatkan penyebaran antraknos lebih mudah lah. Itu antara sebab-sebab kenapa fertigasi gantung ni kurang sikit. Dia bukan kata tak ada tau, dia memang ada. Memang ada. Kalau korang jaga tak betul, memang akan ada. Tapi lebih mudah dikawal, lebih mudah untuk kita basmi berbanding dengan kita buat dekat bawah. Lagi satu, bila kita buat dekat bawah ni, kelembapan sangat-sangat tinggi. Sebab jarak antara lantai dan pokok itu adalah sangat-sangat sikit. Jadi dia akan membuatkan satu kelembapan yang tinggi. Dia akan menyebabkan kulat yang ada mudah untuk membiak. Kalau kita jarak ni macam ni, dia ada pengudaraan, jadi humidity tu kurang sikit. Jadi penyebaran antraknos tu ataupun penyebaran kulat-kulat tu susah untuk membiak di kebun fertigasi gantung. Jadi itulah yang membawa kepada poin kita yang ini tentang dapat mengurangkan masalah kulat. Okey, kelebihan yang ketujuh yang korang boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah dia akan membuatkan kita dapat penjimatan untuk jangka masa yang panjang. Penjimatan jangka masa yang panjang ni macam mana? Untuk buat fertigasi gantung, mula-mula modal dia agak besar. Lebih besar daripada fertigasi atas tanah lah. Sebab apa? Kita perlukan struktur-struktur dan dawai untuk kita menggantung polybag kita. Itu hanya waktu yang pertama saja. Tapi kita tak perlu silver shine. Silver shine pun sekarang mahal, RM70, RM80 satu gulung, dan kita boleh pakai tak luas pun. Tapi untuk fertigasi gantung, jangka masa yang panjang dia akan jimat balik. Sebab untuk kita buat replant apa semua, kita tak perlukan dah silver shine. Kita just perlu potong rumput, racun rumput saja untuk kita kontrol rumpai kita. Kita tak perlukan silver shine. Kalau untuk di bawah, untuk tanah yang subur pula, yang senang sangat naik rumput macam tapak kita orang ni, lepas kita kutip hasil dah habis musim, kita kena tukar pula silver shine yang baru. Sebab silver shine yang lama dah rosak. Lepas tu banyak kali tukar silver shine, dia akan memakan kos yang sangat-sangat tinggi. Itulah yang akan menyebabkan kos kita sangat-sangat meningkat. Lagi satu, kita boleh menjimatkan kos pekerja kita. Okey, macam tadi Ihin cerita, bila kita nak kutip, nak pruning, dia akan jimatkan masa. Jadi bila jimatkan masa tu, jimat juga masa untuk kita bayar pekerja-pekerja kita. Ihin bayar kontrak ikut jam, jadi dia akan membuatkan Ihin dan tim nak kena bayar pekerja tu tak terlalu tinggi. Sebab kerja cepat siap. Kalau kerja lambat siap, lagi banyak kita nak kena pakai kos. Kepada siapa yang bayar ikut bulan pula, bila pekerja korang siap satu-satu kerja ni, korang boleh suruh buat kerja lain pula. Jadi tak ada lah kerja tu bertimbun-timbun. Jadi itulah sebab kenapa Ihin cakap untuk jangka masa yang panjang dia memang akan sangat-sangat menjimatkan. Sebab sekali je kita buat fertigasi gantung, kita tak perlu buat 2-3 kali pun. Bila buat fertigasi gantung ni, kita dapat penjimatan pekerja, kita dapat penjimatan silver shine untuk replanting. Kelebihan yang ke-8 yang korang boleh dapat daripada fertigasi gantung ni adalah korang boleh replant dengan jangka masa yang pendek. Macam mana replant jangka masa yang pendek ni? Replant jangka masa yang pendek ni adalah bila korang nak tanam balik. Replant ni nak tanam balik lah sebenarnya. Lepas korang habis musim tapi korang nak tanam balik tu, dia akan jimatkan masa tu. Kalau korang buat dekat bawah, contoh korang makan masa 2 bulan sebab korang nak kena alihkan polybag. Lepas tu korang nak kena cuci balik polybag sebab kadang-kadang rumput dah banyak sangat. Korang kena tukar sekam ke, atau korang kena tukar kokopik, contoh lah Kalau korang letak bata pula, korang kena keluarkan bata pula, korang kena tarik balik silver shine. Lepas tu korang kena masukkan balik polybag baru ataupun polybag lama yang korang nak pakai tu semua kan. Korang nak susun balik apa semua, dia akan makan masa. Tapi kalau untuk fertigasi gantung ni, macam Ihin akan buang tengah saja. Lepas tu Ihin akan sorong kereta sorong yang ada sekam siap-siap dah, sekam bakar. Lepas tu kita akan topak je setiap polybag yang mana yang kita dah cabut pokok tu. Tunggul-tunggul dia pun kita cabut sekali. Kita akan buang sekali tunggul. Jadi kita akan masukkan sekam. Lepas tu kita akan buat treatment. Terus kita orang boleh tanam. Jadi biasanya memakan masa paling lama sebulan. Sebab kita orang selepas habis musim, kita orang terus akan semai, baru kita orang akan buang pokok. Jadi dia akan makan masa sebulan lah untuk kita replanting. Kalau nak buat cepat lagi pun boleh. Lagi ramai yang kita orang ambil untuk kontrak pembersihan tapak, lagi cepatlah tapak ni akan siap. Sebab kita orang tak payah pakai silver shine apa semua. Fertigasi gantung tak payah pakai silver shine. Jadi nak tanam tu sangat-sangat cepat. Buang pokok, terus buat treatment, terus boleh tanam.
Okey, kelebihan yang ke-9, yang antara kelebihan yang best juga yang korang boleh dapat daripada vertigasi gantung ni adalah kita dapat ergonomik. Ergonomik ni apa? Ergonomik ni kita punya posture tu betul. Kita susah sakit pinggang, kita tak sakit paha, kita tak sakit betis bila kita buat kerja tu. Jadi bila kita dapat ergonomik ni, kita dapat ergonomik yang baik ni, apa yang kita dapat lagi selepas tu adalah kita lambat rasa penat. Sebab kan dah tak lengah, tak sakit pinggang, tak apa semua. Jadi dia akan buatkan kita boleh bekerja dengan lebih lama dekat vertigasi gantung ni berbanding dekat vertigasi kat bawah. Sebab kat bawah kita senang lengah apa semua, kita cepat penat. Jadi kita akan cepat rasa nak balik, ataupun setiap proses tu nak makan masa yang lama sebab kita lengah apa semua kan. Dan juga pekerja kita kat sini pun orang-orang tua pun boleh buat kerja sebab ya betul tak sakit pinggang. Orang tua sangat-sangat boleh buat kerja kat sini. Kita boleh bantu orang kampung untuk kerja dekat kebun yang vertigasi gantung ni. Kelebihan yang ke-10, iaitu yang terakhir yang ada dalam list ni, yang Ihim boleh kongsikan kepada korang, iaitu mudah untuk korang meracun. Kita senang nak meracun sebab pokok kita tu eye level dengan kita, jadi kita perlu meracun atas dan bawah macam tu saja. Kita tak perlu nak sampai terus ke bawah sangat-sangat kan. Kadang-kadang pokok kita kalau kita tak buat training yang betul pun terus sampai dah melentur kat bawah. Korang nak spray bawah daun pun senang, nak spray atas daun pun senang. Cuma nak atas daun tu dia agak tinggi sikit. Itu saja. Tapi kalau korang dekat bawah, dia susah sikit sebab korang kena, macam orang nak panggil apa, cedok dia panggil kena cedok sikit kalau nak meracun bawah daun. Tapi bahagian atas dia senang balik lah. Untuk meracun pada Ihim, pengalaman pernah buat kat bawah dan juga pernah buat kat atas, memang vertigasi gantung ni memang sangat-sangat mudah lah. Jadi itu sahaja 10 kebaikan yang korang boleh dapat daripada vertigasi gantung. Kepada sesiapa yang dah buat vertigasi gantung, yang ada poin yang Ihim tak listkan dekat dalam video kali ni, boleh korang komen dekat ruangan komen dan bagi tahu apa kelebihan lain yang korang boleh dapat yang Ihim pun tak pernah perasan benda tu. Dan Ihim juga minta kepada korang untuk like dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang loceng untuk korang dapat info-info, untuk dapat notification bila Ihim buat video-video yang baru. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Ciao.